أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan, hidayah yang Allah kurnia bekal buat kita malam ini. Dapat lagi kita bertemu untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang kita anggarkan semoga kita menjadi sebaik-baik manusia semacam mana ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Jadi mudah-mudahan kesungguhan kesanggupan kita hadir pada malam ini Allah Azza wa Jalla hadiahkan kepada kita Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Fa insya-Allah sebelum daripada kita terus kepada buku tajwid dan juga pembacaan Al-Quran Al-Karim, ada lebih baik kita buat pengulangan sebutan huruf hijaiyah sekali imbas bermula huruf alif sehingga huruf ya. Semoga kita melatih lidah, anggota mulut, tekak kita untuk sama-sama menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan betul dan tepat insya-Allah. Alif, ba, ta, ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ya. Alhamdulillah, itulah dia huruf hijaiyah yang ada berapa huruf? 20? 28 ke 29? 20 kalau kita sebut daripada awal tadi 29. Kan? Nah, sebab apa jadi 29? Sebab kita sebut huruf alif. Mengapa jadi 28? Sebab sebahagian ulama qiraat menyatakan alif tidak termasuk di kalangan huruf hijaiyah sebab dia sama sifat macam huruf hamzah. Bunyi dia a i u. Baik, alhamdulillah kita bukan nak sentuh dalam-dalam berkenaan dengan huruf hijaiyah. Cumanya saya berharap bermula besok kita semua bakal bercuti dari apa sahaja bentuk kelas. Jadi kalau dekat rumah nak training bacaan Al-Quran, kalau boleh kita cuba untuk sebut dahulu alif sehingga ya. Semoga kita tahu tempat keluar huruf tu dekat mana. Bila kita baca Quran Al-Karim, mudah-mudahan dapat sebutan huruf yang lebih betul dan tepat. Baik, insya-Allah pada malam ni kita sambung pada muka surat berapa saya? 50. Baik. 50. Kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu Al-Mutamathilain. Cuba sebut. Al-Mutajanisain, Al-Mutaqaribain. Kadang-kadang kita sebut tak ikut kaedah yang betul. Jadi kita sebut ramai-ramai begini supaya dapat cara sebut yang betul. Sekali lagi, Al-Mutamathilain. So kita pakai huruf apa tu? Tha kan? Jangan bagi mutamasi huruf sin pula. Yang kedua, al-mutajanisain, al-mutaqaribain. Baik, sekarang kita lihat pada perbahasannya. Pada pelajaran yang lalu telah pun diterangkan mengenai idgham dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin dan kemudian mengenai idgham dalam hukum bacaan mim sukun. Jadi, kita jumpa idgham ni bila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf mim
ataupun huruf nun, ataupun huruf waw, ataupun huruf ya, idgham lah, memasukkan. Kemudian kita jumpa pula dengan idgham satu lagi, tatkala hukum mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadilah idgham yang kita sebut pada pertemuan yang lepas, idgham syafawi, yang melibatkan mim mati bertemu mim, kita kena masukkan. Baik. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan selanjutnya dalam pelajaran ini. Idgham itu diterangkan secara lebih lanjut, iaitu mengenai semua pertemuan huruf bertanda sukun dengan huruf-huruf yang berbaris dalam Al-Quran Rasam Uthmani mengikut kaedah bacaan riwayat Hafs. Yang kita ambil bacaannya daripada Hafs an Asim. Apabila dua huruf bertemu, huruf pertama bertanda sukun dan huruf yang kedua berbaris, maka huruf pertama diidghamkan kepada huruf yang kedua dan dijadikannya satu huruf serupa jenis huruf yang kedua, serta diberi tanda sabdu di atasnya dengan satu sebab di antara ataupun daripada tiga sebab berikut. Jadi ingat sekali lagi, idgham tu maksud dia apa? Iti? Memasukkan. Jadi memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, dan mereka ni sama. Sekarang kita tengok perbahasannya. Yang pertama, bersamaan pada sifat dan makhraj. Sifat tu erti dia apa? Sama ada tebal ataupun nipis. Makhraj maksudnya tempat keluar. So sama. Yang kedua, bersamaan pada makhraj tapi lain pada sifat. Macam contoh huruf ta, huruf dal, huruf ta. Betul? Tempat keluar sama ke tak sama? Sama. Hujung lidah langgar belakang gigi atas. Betul? Arnab kita. Jadi sifat depa saja berbeza. Sifatnya apa? Huruf ta nipis, huruf dal sederhana, huruf ta tebal. Jadi tengok nombor 2 ni. Dia sama pada tempat keluar tapi berbeza pada sifat. Dan yang ketiga, berhampiran. Tak sama tapi hampir pada makhraj dan juga sifat. Maka kita akan lihat perbahasan yang pertama. Yang pertama adalah al-mutamathilain, dua yang bersamaan. Kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, misalan ataupun semisal, maksudnya sama. Jadi dekat sini tajuknya adalah al-mutamathilain, iaitu dua yang bersamaan. Dua huruf yang sama pada nama, sama pada sifat, sama pada makhraj, sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah, hukum bacaannya wajib idgham mengikut bacaan riwayat Hafs. Idgham ini dinamakan idgham mutamathilain saghir. Cuba sebut. Idgham al-mutamathilain saghir. Artinya memasukkan dua yang bersamaan kecil. Contoh-contohnya adalah seperti berikut. Huruf fa diidghamkan pada huruf fa. Contoh dia apa? Fala yusrif fil qatl. Sebut. Jangan berlaku saktah dekat sini. Fala yusrif fil qatl. Salah. Dia tak boleh baca macam tu. Sebab memasukkan yang pertama pada yang dan depa ni sama. Fa dengan fa. Baik, faham tak? So, dua huruf yang duduk di hujung kalimah satu, duduk di awal kalimah satu. So, bila depa ni bertemu, satu mati, satu hidup, maka yang mati ni macam tak ada langsung dah. Maka dia masuk yang kedua, dan yang kedua ni kita akan lihat atas dia ada jelas. Fala yusrif fil qatl. Sebut. Kita tengok contoh kedua. Huruf ta bertemu dengan huruf ta. Tak pertama mati, tak kedua hidup. Kanat ta'tihim. So jangan ada hamas. Kanat tak boleh. Diam. Kanat ta'tihim. Fama rabihat tijaratuhum. So ta yang pertama mati dan yang kedua hidup. So memasukkan yang pertama dalam yang kedua. Cantik. Yang ketiga, ha diidghamkan pada ha. Aina ma yuwajjihu. Jadi dekat sini yang dia kata tadi, sama ada satu kalimah ataupun dua kalimah. Sekarang dekat yuwajjihu, satu kalimah ke dua kalimah? Satu lah kan. Yuwajjihu tu dia punya dalil dia tu. Yang dia nak tunjuk kat kita tu, ha yang pertama mati, ha yang kedua
bersabdu. So isunya idgham mutamathilain saghir ni dia boleh berlaku dalam dua keadaan. Satu, dua kalimah. Yang kedua, dalam satu kalimah. Yang dua kalimah kita dah sentuh tadi dah. Fala yusrif fil qatl kanat ta'tihim fama rabihat tijaratuhum. Tu dua kalimah. Adapun ha ni kita dapat lihat ainama yuwajjihu. So dekat yuwajjihu tu dia satu kalimah. Sama juga macam sebelah dia. Wa man yukrihunna. Cantik. Tengok pada lam pula. Ini idghamkan pada lam. Qul li ibadi. Ni satu kalimah, kedua kalimah Syahir. Dua kan? Qul satu, li ibadi satu. So jadilah dua kalimah. Masuk terus, tak boleh ada saktah. Qul li ibadi, salah. Masuk qul li ibadi, sebut. Balla tukrimuna. Fahallana waj'al li. Huruf ba diidghamkan pada huruf ba. Contoh dia, anitrib bi'asakal bahr. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bagus, jangan ada lantun. Anid, tak nak, diam. Pasal huruf dot bukan huruf qalah. Anitrib bi'asakal bahr. So dia punya syawahid dia dekat mana? Ba bertemu dengan satu kalimah ke dua kalimah? Dua kalimah. Barakallahu fiik. Izhab bi kitabi hadza. Yang ni pun jangan ada satu idza, yang kedua jangan ada lantun. Izhab bi kita, hab bi, salah. Masuk je, diam. Izhab bi kitabi hadza farghab bismillahi. Yang ni surah apa? Farghab bismillahi. Syahir, surah apa? Kak Noh, surah apa? Abang Ridwan. Hasri. Tak boleh nampak? Wa ila rabbika Wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim. Surah apa tu? Alam nashrah. Nak masuk dalam surah apa? Watin Bukan? Bukan. Tak ingat Cek balik. So nak masuk dalam surah baru lah. So dia duduk dekat Alam Nashrah. Betul? Watin mana surahnya? Apa? Betul? Watin wa zaitun, betul ya? Bela-bela. So begitulah. Kadang-kadang ada orang cari, ni surah apa ni Ustaz? Sekarang cari tak jumpa. Farghab bismillah, rupa-rupanya dia nak cerita kat kita, bila kita nak sambung antara surah Alam Nashrah dengan Wattini wa Zaitun, di penghujungnya kita boleh idgham mutamathilain. Sebab dia mati dengan huruf ba, dia jumpa dengan huruf ba. Bismillah. Boleh? Ada apa-apa soalan nak tanya kat sini? Kak Noh boleh jelas tak? Boleh tangkap? Nama apa Syekh? Wazir. Oh, ini menteri ni, Masya Allah. Wazir. Wazir tu menteri. Barakallahu fiik. Jadilah wazir yang baik, insyaAllah. Baik. Jadi barakallahu fiikum. Dekat sini tak ada perbahasan. Tak, Syekh? Boleh tangkap kan? La. Apa-apa huruf lah. Kalau apa-apa huruf yang sama, dia bertemu sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah, satu mati, satu hidup, maka diidghamkan. Bila idgham, tak boleh ada saktah, tak boleh ada qalqalah. Masuk terus. Dan dia kita sebut tadi dinamakan idgham silain
Saghir, kecil. Kecuali, tengok dekat sini perbahasannya. Jika huruf pertama terdiri daripada huruf mad, maka ia tak boleh diidghamkan pada huruf yang kedua. Contohnya, fi yaumin asif. Dekat mana yang tak boleh tu? Dekat mana yang tak boleh, Abang Ridwan? Fi. Sebab apa fi? Pasal ya tu bukan ya apa? Dia adalah ya mad. Mad ni maksud dia apa? Perlu tak bolehlah kita baca fi yaum. Tak boleh ha. So kena fi yaumin asif. Sebut sama-sama. Fi yaumin asif. Amanu wa amilu. Jadi waw tu dia bukan waw kalimah, dia adalah waw apa? Mad. Jadi bila waw mad, kita kena baca dua harakat. Tak boleh baca amanu wa amilu. Jelas. Tetapi, dekat sini ada tetapi. Jika huruf pertama terdiri daripada huruf lin, maka ia tetap diidghamkan pada huruf yang kedua. Contohnya, idza mattaqaw wa amanu. Sebut. Baik, macam mana kita nak kenal dia huruf mad lin, Asri? Ingat tak? Tak ingat? Mahathir, ingat tak? Mad lin, berapa huruf? Mad lin ada berapa huruf? Ustaz ni sibuk nak tanya pula ni. Dah tanya ni supaya makin ingat. Bukan nak underestimate, bukan nak jatuhkan maruah. Kena supaya ingat, mad lin ada dua huruf. Waw dengan ya. Waw dengan ya. Jadi bila waw dengan ya ni dia bertanda sukun dan sebelumnya berbaris atas, itulah mad lin. Dekat idza mattaqaw wa amanu ni mana mad linnya? Qau. Betul? Tinggal lagi dia tak letak tanda su, sebab selepas waw itu ada huruf apa lagi? Waw. Dan waw yang kedua diletakkan tanda sabdu. Boleh tangkap tak? So cara baca dia idza mattaqaw wa amanu. Sebut. Bima asaw wa kanu. Baik. Ada siapa tak faham? Boleh tangkap? Kan terlepas tadi yang mutamasilan yang awal-awal. Terlepas Terlepas ke dapat masuk? Sempat. Musab 50. Tak sempat masuk. Syahir, terangkan sikit. Boleh tak? Segan? Allahu Akbar. Reti lah kot. Baik, dengar baik-baik. Kita masuk dalam perbahasan idgham. Dan idgham terpecah pula kepada tiga. Yang pertama, bila nun ataupun tanwin bertemu dengan mim, ya waw mim nun, yang pertama tu idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, itu termasuk dalam hukum nun mati dan tanwin. Kemudian kita jumpa lagi dengan idgham yang kedua, nama dia idgham syafawi. Bila mim mati bertemu dengan mim. Sekarang hari ini kita bertemu dengan idgham yang ketiga. Dia akan berlaku bukan setakat pada huruf mim. Idgham tu maksud dia apa, Syekh? Memasukkan, jelas. Jadi malam ni kita sentuh yang pertama dahulu, idgham mutamathilain. Nama mutamathilain dalam bahasa Melayu pun kalau kita sebut mutamathil ataupun semisal ataupun misalan, kan? Maksud dia sama. Apa yang sama? Sama pada huruf, sama pada makhraj. Apa maksud makhraj? Tempat keluar. Dan sama pada sifat. Ataupun lebih tepat, sama pada huruf itu sendiri. Huruf yang sama bertemu dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Macam contoh yang kita dah sebutkan tadi. So tengok saja dekat bawah itu. Contoh yang pertama pada muka surat 50. Huruf fa bertemu dengan huruf fa. Dan syarat mutamathilain, fa yang pertama mati, fa yang kedua hidup. Jadi cara baca dia, kita ambil contoh saja. Kita sebut sama-sama. Fala yusrif fil qatl. Jadi fa yang pertama tu mati dan dia tak letak tanda mati, fa yang kedua dia letak tanda supaya kita masuk. Kita masuk kan? Fa yang pertama dalam fa yang kedua. Tengok contoh dua. Kanat ta'tihim fama rabihat
tijaratuhum aynama yuwajjihhu wa man yukrihhunna qul li'ibadi bal la tukrimun. Tengok yang ba bertemu ba pula. Anit ribbi asakal bahr idhhab bi kitabi hadha. Baik, jadi ini contoh-contohnya yang kita dah sebutkan tadi. Kalau dua huruf bertemu, satu mati, satu hidup, sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah, kita kena buat apa? Masukkan huruf pertama dalam huruf ke, dan kita akan dapati huruf kedua tu ada sub, cerita dia settle dekat situ. Tapi ada pengecualian. Bila mana huruf pertama tu huruf mat, kita tak boleh nak masukkan. Contoh dia macam dekat bawah tu juga. Fi yaumin asif. Sebut. So kalau kita tengok dekat yang pertama tu, ya fi tu, dia tak ada tanda apa-apa. Tapi dekat ya nombor 2, tak ada pula tanda sabdu. Jadi dekat sini jelaslah, kita jangan baca fi yaumin. Tak boleh. So satu-satu. Fi yaumin asif. Sebut. Amanu wa amilu. Okey, settle. Yang terakhir, pengecualian yang terakhir, kita boleh baca kalau dia mad, madlin. Tadi madlin ada berapa huruf bang? Apa hurufnya? Dengan waw dengan ya yang apa? Madlin yang bertanda sukun. Sebelumnya berbaris. Ingat dalam kepala simpan baik-baik. Madlin, lin tu maksud dia lembut, lunak, dan tak boleh baca tebal-tebal. Yaum, Quraisy, lembut sahaja cara baca madlin. Dua huruf je, waw dengan ya yang bertanda mati, bertanda sukun sebelumnya berbaris atas. Kalau depa ni bertemu dengan huruf yang sama selepas itu, maka kita baca dengan idgham mutamathilain saghir. Okey, jelas. Ada siapa-siapa tak faham? Mahathir, Eti boleh tangkap kot? Kita terus pada pembacaan Al-Quran insya-Allah. Kalau kita masuk pada contoh yang kedua, mutamathilan, jadi panjang. So kita jumpa nanti insya-Allah. Kita sambung pada mutajanisain. Baik, kita sambung pada bacaan Al-Quran 8.25 dah. Kita sampai pada muka surat berapa saya? 67. Masya-Allah, hayyakumullah. Ahlan. Okey, 67. Muka ayat 133 betul? Okey, Syekh Syam, ahlan wa sahlan, duduk. Barakallahu fiik. Buka muka surat 67 ayat 133. Bacalah Quran ini, selalu kita pesan dengan hati supaya ia pembacaannya meresap dalam hati dan kita boleh beramal dengan apa yang kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
yuhibbul muhsinin. Baik, kita baca dulu 2 ayat ini. Kalau cukup masa kita tambah lagi. Eti, fadal. Huruf zal rendahkan, jangan baca a'udzu, zu tebal. A'udzu. Yung panjang sikit. Bukan sor, sar. Tak cukup 6. Dha pendek. Wal kadhimin al ghaidha wal nal ghaidh. Wal afina 'anil nas. Panjang sikit. 'Anil nas. Bagus. Barakallahu fiik. So hati-hati, mata nak kena tajam. Sebab ada kalimah yang tak sepatutnya panjang, dipanjangkan. Dia apa yang bakal berlaku? Kalau tak tukar maksud, dia akan jadi lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Tapi kalau bertukar maksud, dia jadi lahan jali, kesalahan nyata. Bila kesalahan nyata, hampir-hampir boleh bawa kepada pembatalan solat dan sangat besar peratusan untuk mendapat dosa. Jadi bila kita datang kelas macam ni, menunjukkan kita ada satu semangat nak baiki bacaan. Jadi kalau tersalah baca tu standard lah. Sebab tu kita panggil tahsin qiraatul Quran, untuk memperbaiki mutu bacaan Al-Quran. Kalau semua pakar-pakar dah pandai, cerita lain lah. Baik, silakan Mahathir. Masuk. Bagus. Barakallahu fiik. Tinggal lagi pada lafaz wasari'u. Yang pertama tadi tu. Saya selalu pesan kalau boleh kita kawal pengeluaran suara tu, cara sebut. So jangan wasari, berat. Wasa. Tapi jangan buka mulut habis wasa, tak sedap juga. Wasa cukup. Dan benda tu juga berlaku pada wal kadhiminal ghaidh. Kalau yang tak perasan, dia punya bunyi akan jadi wal kadhimi, wal ka berat, wal ka lembut. Boleh? So nak kena kawal kat situ je. Dari sudut pembacaan okey. Barakallahu fikum, lancar. Fadal. Bagus. Ila 2 harakat.
Kalau boleh panjang lagi. Maghfiratim mir rabbikum. Mantap. Panjang lagi, sama juga 3 harakat. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Masuk arduhas. Masuk terus, jangan has. HAS terus. Bagus. Wal afin. Dengung, sama juga macam tadi 3. Anin nas. Barakallahu fiik. Sebab tu saya teringat kata ucapan salafus salih bila kita baca Quran, dan kalau kita nak renung siapakah mereka yang tidak nyanyuk, mereka adalah orang yang selalu mulazamah dengan Al-Quran. Mengapa tidak mereka nyanyuk? Sebab mata mereka mendahului ucapan. So bila mata buat kerja, kepala pun ligat, otak kita pun ligat. So mulut kita baru nak sebut, tapi mata dah buat kerja dulu. Sebab tu tadi isunya arduhas samawat. So bila kita baca tak laju, mata kita tak bergerak cepat, so otak kita dia tak sync. So jadi arduhas sama baru nak masuk. Tapi bila mata kita buat kerja cepat, otak kita pun buat kerja. So maksudnya kita bagi stres, bagi exercise dekat kita punya, kat otak kita. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak nyanyuk. Sebab tu ada satu doa yang Nabi SAW suruh kita amalkan, apa dah? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Bukan doa tu. Ada satu tu, su'il kibar tu. Ingat tak? Apa doa tersebut? Rabbi as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi khaira ma ba'dah, a'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Itu ada dalam zikir pagi dan petang. So ada, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, dijauhkan daripada kemalasan. Ya Allah, jauhkan aku daripada sifat buruk menjelang hari tua. So mudah-mudahan kita, bahasa mudahnya, tidak sampai menyusahkan orang lain. Barakallahu fikum. Baik, Abang Ridwan, fadal. Ramai-ramai baca. Wasari'u 1, 2, 3. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, sampailah kepada part yang kedua yang menjadi keutamaan kita saat baca Quran, iaitu tadabbur.
So bila kita baca Quran, antara benda yang sangat penting untuk kita dapatkan adalah pembacaan dan juga pemahaman supaya kita sama-sama dapat beramal. Baik, ayat 133 Allah Taala menyampaikan targhib. Allah Taala menyatakan kepada kita tentang sebuah hal yang sepatutnya kita ni buat sungguh-sungguh. Yang pertama Tuhan kata wasari'u. Dekat sini ada fi'il amar. Fi'il amar bererti kata kerja perintah. So Allah Ta'ala suruh kita buat. Sebab kita hidup ni kena ikut perintah Allah Ta'ala. Dan perintah tersebut adalah Tuhan suruh kita berlumba-lumba, bersegeralah. So nak bersegera kepada hal apa? Dua benda. Ila maghfiratim min rabbikum. Yang pertama, kalian kena cepat-cepat, selalu-selalu berlumba-lumba, bersegera untuk dapatkan pengampunan daripada siapa? Allah Ta'ala. Walaupun kita baru lepas solat, Nabi suruh kita buat apa? Istighfar. Maksudnya, walaupun lepas melakukan ketaatan, tetap juga Nabi suruh kita istighfar, minta ampun dengan Allah. Dan itulah ciri-ciri orang yang bersegera untuk mendapatkan pengampunan. Dan di luar daripada kondisi solat, di luar daripada kondisi ataupun dah selesai solat, Nabi kita bagi kepada kita hadis yang sangat banyak tentang keutamaan istighfar. Sampai-sampai Nabi kata, demi Allah, aku sendiri pun beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Dalam mata yang lain Nabi kata 100 kali. Menunjukkan ada keutamaan istighfar yang Nabi tak pernah tinggal. Sungguh pun baginda merupakan manusia yang paling sempurna dan maksum yang Allah ciptakan. Jadi dekat sini kita kena jadikan siapa role model? Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. So Nabi kita bila sampaikan Quran, Nabi kita bukan duduk diam saja. Aku ni maksum, hampa je kena buat. Tak. Tapi Nabi sendiri pun menampakkan ketaatan dengan jalan ucapan baginda selari dengan amalan. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya dekat Nabi, kenapa nak kena semayang sampai bengkak-bengkak kaki, sedangkan kau telah pun diampunkan dosa sebelum kau dilantik menjadi Rasul dan selepas kau dilantik menjadi Rasul? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Salahkah aku jadi hamba Allah yang So hari ni kalau kita nak nampakkan syukur kita kepada Allah, kena banyak pasal kenapa saya kata kita kena banyak istighfar? Sebab kita bersyukur malam ni kita belajar dan Allah Ta'ala suruh kita buat benda ni. So kalau kita nampakkan syukur kita pada Allah Ta'ala, istighfar. Sementara tunggu Dr. Kamilin sampai saat lagi, sementara nak balik, sementara nak tunggu makanan sampai, istighfar. Benda ni biar orang tak tahu, biar orang tak nampak pun. Yang penting, kita ada benda yang kita nak banggakan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kena istighfar pada Allah Ta'ala? Sebab orang yang mendapat pengampunan adalah orang yang paling bahagia. Walaupun kita yakin kita ni tak buat salah, tapi saat kita berani minta maaf, kita bahagia ke tak bahagia? Kita akan jadi bahagia. Walaupun kita tak buat salah dengan mak ayah kita, tapi kita selalu sebelum tidur, mak, ayah minta maaf kalau ada buat salah dan silap. Walaupun hari itu kita yakin tak buat salah, tiba-tiba mak kita kata, tak ada salah apa pun, mak ampunkan semuanya. Happy tak nak tidur malam tu? Happy. Boleh pejam mata lena. Sebab tu Nabi pernah kata, ataupun antara ucapan isteri-isteri salafus salih, mereka pernah berkata kepada suami mereka, saat sebelum mereka tidur, kami para isterimu tak akan mampu memejamkan mata kami sampai-sampai kalian memaafkan kami. Sampai-sampai engkau memaafkan aku, wahai suamiku. Oh, subhanallah. Kalau isteri kita boleh buat macam tu saban malam, fawalhamdulillah. Mudah-mudahan mendapat title zaujatan salihatan. Zaujatun salihatun, isteri yang salihah. So nak dambakan isteri yang salihah begitu, kita semua kena jadi suami yang soleh dulu. Kan? Nah, jangan tengok saya belajar malam ni, awak kena minta maaf kat saya. Kita pun kadang-kadang menzalimi hak isteri, tak jadi juga. Baik. Yang kedua yang Allah Ta'ala suruh kita lumba-lumba untuk dapatkan apa dia? Jannah. Apa maksud jannah? Syurga. Kemudian Allah Ta'ala cerita, nak masuk syurga aku ni bukan kecil-kecil. Arduhas samawati wal ard. Dia punya keluasan seluas langit dan juga seluas. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni kata, Ustaz, satu dunia dah saya merayap. Satu dunia dah saya pergi musafir. Kadang-kadang tak habis pun. Tapak kaki kita kat dalam Baitul Salam ni pun tak pijak habis lagi tapak-tapaknya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kat Markobar ni pun tak panjat habis. Pernah lah sampai. Tapi pernah tapak habis tak? Tak pernah pun tapak habis. Nak bangga apa? So Allah nak cerita, keluasan syurga aku lebih besar daripada apa yang ada dekat langit dan juga dekat bumi. Yang mana syurga aku ni aku hanya readykan untuk siapa? U'iddat lil
muttaqin. So syarat-syarat nak masuk syurga mesti jadi orang Apa erti takwa saya? Saban hari Jumaat kita dengar Tok Khatib sebut, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan jalan apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala. So itu ciri-ciri nak jadi manusia bertakwa. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggai apa yang Allah Ta'ala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jelas Allah Ta'ala kata kalian kena berjihad dengan jiwa dan juga So kalau kita perasan dekat situ, Tuhan suruh harta dulu ke jiwa dulu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah Ta'ala suruh kita berjihad dengan harta. Artinya dekat sini, kalau siapa yang cintakan akhirat, dia tak akan rasa takut nak keluarkan infak. Jadi bersempena dengan PKPB besok, sebenarnya ada benda yang kita kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Kalau selama ni kita jarang dah baca Quran dekat rumah disebabkan kesibukan kita telah start bekerja semula, maka bermula besok Allah Ta'ala sedang bagi kepada kita bonus yang berikutnya. Boleh baca Quran, boleh solat jamaah dengan family, lagi apa lagi kita boleh buat. Kadang-kadang waktu kita bekerja tak ada masa nak baca kitab-kitab dekat rumah, buku-buku dekat rumah. Maka besok kita boleh bermula dengan memperbanyakkan bacaan buku-buku agama, share ucapan yang baik-baik ataupun share perkara-perkara yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. So jangan sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Saya yakin majoriti orang di Selangor dan KL berhati duka untuk kehadiran matahari besok. Kan? Maksudnya bila masuk hari besok dia terfikir, sebahagian besar akan terfikir mana nak dapat rezeki, mana nak dapat. Tenanglah, tenang. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kepayahan akan datang kesenangan. Di balik tenggelamnya matahari, insya-Allah akan timbul kembali sinar yang akan buat kita tersenyum. Insya-Allah. Sangka baik dengan Allah. Ana inda dhanni abdi. Aku senantiasa berada di atas landasan sangkaan hamba-hambaku. In khairan fa khair. Kalau disangka baik, aku akan bagi kebaikan. Wa in syarr fa syarr. Kalau disangka buruk dengan aku, yang dia akan dapatkan keburukan. So, rawatlah hati dengan pembacaan Al-Quran, istighfar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang bertakwa. Baik, kemudian pada ayat 134, inilah dia. Allah Ta'ala nak cerita siapa dia ciri-ciri orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ciri orang yang bertakwa, kata Allah Ta'ala, adalah orang-orang yang sanggup memberikan infak dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan happy ataupun bersedih hati, dalam keadaan mewah ataupun gawat. So dia mampu nak bagi. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Jadi jangan takut memberi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan lagi rezeki kita. Saya yakin bermula hari esok masih lagi ada orang yang dalam akaun bank dia tu macam tu juga amountnya, tapi boleh jadi hatinya tak nyaman, tak tenang. Disebabkan boleh jadi dia akan fikir macam mana nak tambah lagi, macam mana nak tambah lagi. Tapi ada di kalangan kita, dia tak ada hal. Maksudnya amount tu walaupun makin berkurang, tapi saat dia memberi kepada orang, pasti Allah Ta'ala akan hantarkan kepadanya sekeping hati yang penuh dengan ketenangan. Jelas. Jadi kalau tak mampu nak share dari sudut harta, bermula hari esok, share lah ucapan yang baik-baik. Sebab Nabi kata, fa bikalimatin tayyibah sadaqah. Ucapanmu yang baik-baik itu juga adalah sedekah. Mudah-mudahan kita mampu sebarkan kebaikan dan Allah Ta'ala bagi kebaikan yang tak kita duga-duga. Baik, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Orang yang mampu menahan kemarahan. Saya yakin dengan apa yang berlaku pada hari ini dan bakal berlaku esok, ramai orang akan marah. Tapi ingat, ada pepatah Arab pernah sebut, al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadam. Kemarahan itu kebiasaannya di permulaan dipenuhi dengan kegilaan dan diakhiri penuh dengan penyesalan. Jadi tenang-tenang, sabar. Kalau kita lihat ada orang marah, cuba tenangkan dia. Sebab itu juga kata Nabi SAW, hari yang terbaik ketika matahari terbit, saat engkau melihat dua orang sedang bersengketa dan engkau menjadi pendamainya. Dan itu juga merupakan sadaqah. Jadi kalau besok kita lihat dekat dalam Facebook ke, kita punya kawan-kawan ada bergaduh-bergaduh, kita jadilah pendamai. Mudah-mudahan kita merupakan orang yang
beradaptasi dengan ilmu yang kita dapat. Bukan kita je boleh jadi orang sabar, kita boleh juga suruh orang lain juga jadi orang yang sabar. Wal kadhimin al ghaiz. Sabarlah, kadhim. Sebab tu dengan nama ustaz Kadhim. So kadhim tu maksud dia meredam. Dia boleh tahan. Tahan apa? Ghaiz, marah. Okey, dan yang terakhir wal afina 'anil nas. Ciri-ciri orang bertakwa, depa ni mudah memaafkan. So kalau kita ada teman-teman yang perangainya tak sebulu dengan kita, tak sefahaman dengan kita, kadang-kadang ada ucapan-ucapan berkenaan dengan ucapan, yalah hari ni ucapan-ucapan menteri ke, Perdana Menteri ke, yang buat kita rasa tak selesa duduk, afin, jadilah orang yang pemaaf. Sabarlah, kadang-kadang tak semua orang selesa dengan apa yang kita sebut pun. Kadang-kadang ada je kawan, nama kawan rapat, dia tak suka pun dengan apa yang kita duk buat. So kenapa kadang-kadang kita nak hati patah, nak marah lebih-lebih? Maafkanlah semacam mana orang boleh maafkan kita, kita pun maafkanlah orang. Sebab ciri-ciri yang 3 ini kata Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul Allah Ta'ala cinta sangat kepada siapa? Muhsinin. Apa erti muhsinin? Orang-orang yang baik. Jadi teman-teman sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, kita nak claim kita ni baik ataupun tak baik. Tengok ayat ini. Kadang-kadang ada orang sangka, hari ni aku baik. Tapi tengok dekat ayat ni. Kita ni berinfak ataupun tidak hari ni. Hari ni kita tahan marah ataupun tidak. Ataupun hari ni kita dah maafkan orang ataupun belum. Kalau 3 sifat ni ada dalam kita, dalam diri kita, mudah-mudahan kita jadi orang baik. Dan yang lebih utama, mudah-mudahan dengan kebaikan itu, Allah Ta'ala makin cintakan kita. Sebab bila Allah Ta'ala cintakan kepada kita, apa yang Tuhan akan bagi kat kita? Allah akan lorongkan kebaikan-kebaikan di hadapan kita tanpa kita duga-duga. Jelas tak? Kadang-kadang kita tak tahu pun. Dengan kebaikan yang kita buat hari ni, besok Allah Ta'ala lorongkan lagi hati kita. Boleh buat sembahyang sunat duha, boleh baca Quran 1 hari 1 juzuk, boleh buat apa lagi? Bagi sedekah, share ucapan baik-baik, kemudian sampaikan sunnah-sunnah Nabi. Ini semua antara kebaikan-kebaikan yang kita tak pernah duga. Ataupun saat besok hari di mana kita duduk kat rumah panjang tempohnya. Kadang-kadang kita dekat rumah sebelum ni asyik main YouTube ke, tengok YouTube dan semacamnya. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita duk buat, semacam 3 benda yang Allah Ta'ala sarankan ini, Allah bagi kita lihat Quran lebih lama daripada tengok telefon pula. Amin. Sebabnya saya yakin ramai di kalangan kita lebih waktu tengok handphone berbanding tengok Quran. So kita berharap dengan kehadiran hari esok dan seterusnya, bermula malam ini, kita minta kepada Allah sekeping hati, semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita hati yang cinta kepada pembacaan Al-Quran, memahaminya dan juga beramal dengan Quran yang kita bacakan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berhenti dekat sini insya-Allah dan kita salat isyak berjamaah. Yang baik pastilah datang daripada Allah. Yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Teruskan hadir jika Allah Ta'ala mudahkan urusan kita setelah 2 minggu, kemudian kita teruskan perbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah jadikan kita sebaik-baik manusia semacam hadis yang kita bacakan di awal-awal kelas tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa-siapa azan sebelum kita salat insya